Istiadat pembukaan rasmi mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-17 Majlis Mesyuarat Negara akan berlangsung pada hari Isnin 15 Mac 2021 di bangunan Dewan Majlis. Istiadat pembukaan rasmi mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-17 Majlis Mesyuarat Negara akan disempurnakan oleh Kebawahdulian Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dengan pengurniaan titah sebagai bermulanya mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-17 Majlis Mesyuarat Negara. Yang berhormat Penurangkaya Seri Lela Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taib, Yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara akan mempengerusikan persidangan Majlis Mesyuarat Negara musim ke-17 dan turut dibantu oleh Yang Dimuliakan Penurangkaya Pekerumajaya Datuk Paduka Awang Haji Judin bin Haji Asar, Jurutulis Majlis Mesyuarat Negara dan Dayang Ros Aminah binti Haji Ismail, Timbalan Jurutulis Majlis Mesyuarat Negara. Persidangan Majlis Mesyuarat Negara memasuki usia 17 tahun sejak penubuhan semula pada tahun 2004. Persidangan Majlis Mesyuarat Negara ke-17 akan membincangkan dan meluluskan rang Undang-Undang 2021 perbekalan 2021-2022 yang akan melalui 3 peringkat sebelum dapat diluluskan sepenuhnya dan seterusnya diwartakan untuk dapat digunapakai bermula 1 April 2021. Majlis Mesyuarat Negara menjadi wadah strategik dalam membahas perkara-perkara yang menjadi kepentingan rakyat dan negara. Dengan inisiatif dan kriteria ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara, mereka memainkan peranan sebagai suara rakyat di negara ini dalam membahas dan meneliti polisi serta dasar kerajaan bagi kesejahteraan rakyat negara Brunei Darussalam. Majlis Mesyuarat Negara ditubuhkan menurut Bab 23 dari Perlembagaan Negara Brunei Darussalam 1959 dan ahli-ahlinya dilantik menurut Bab 24. Majlis Mesyuarat Negara dibubarkan pada tahun 1984 dan bersidang semula pada 25 September 2004. Penubuhan persidangan ini adalah sempena ulang tahun Hari Kepeteraan Kebawahdulian Maha Mulia ke-58 pada 15 Julai 2004. Ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara berjumlah 36 orang, terdiri daripada ahli rasmi kerana jawatan, orang-orang bergelar, orang-orang yang mencapai kecemerlangan dan wakil-wakil yang dilantik dari daerah-daerah. Dalam mematuhi garis panduan keselamatan dalam situasi pandemik COVID-19, orang ramai bolehlah melihat dan mendengar persidangan Majlis Mesyuarat Negara dalam jumlah kapasiti yang terhad. Rakaman persidangan harian juga boleh diikuti melalui saluran RTB Perdana pukul 9 malam dan selepas siaran News at 10. Pelbagai pihak terus menyemarakkan sambutan Isra' dan Mikraj dengan mengadakan majlis keagamaan. Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB mengadakan majlis seumpamanya di Surau Ad-Difaq. Hadir yang berhormat Pihin-Datu Lela Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua. Majlis diserikan dengan ceramah khas yang disampaikan oleh Awang Abdul Rahman bin Haji Ajak dari Al-Minhaj Center. Antara yang hadir, Major Jeneral Udara Datuk Seri Pahlawan Haji Hamzah bin Haji Sahad, Pemerintah ABDB. Majlis seumpamanya juga diadakan secara serentak di seluruh surau garison, perkhemahan dan pangkalan ABDB. Juga hadir ahli Majlis Mesyuarat Negara. Mukjizat yang terdapat dalam peristiwa Isra' dan Mikraj yang berlaku ke atas Rasulullah SAW pada 27 Rejab mengingatkan kepada umat Islam akan keagungan dan kebesarannya yang boleh menjadi iktibar yang berguna dalam kehidupan manusia hingga ke hari ini. Perkara tersebut antara intipati ceramah anjuran Jawatan Kuasa Takmir Masjid Pengiran Muda Wakil Kudang Daerah Tutong semalam sempena menyemarakkan sambutan Isra' dan Mikraj. Ceramah bertajuk Sembahyang Teras Kecemerlangan Umat disampaikan oleh Awang Haji Suhaimi bin Haji Muhammad Nur,
pemangku Ketua Pegawai Agama Daerah Tempurung yang antara lain juga menyentuh mengenai peristiwa itu mengingatkan umat Islam untuk meningkatkan amal ibadah dengan menjaga kesempurnaan dan memelihara sembahyang fardu 5 waktu bagi mengukuhkan lagi rasa keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara yang hadir ahli Majlis Mesyuarat Negara. Penduduk kampung disaran untuk datang mengundi bagi memilih calon ketua kerana ia mencerminkan suara penduduk. Perinciannya seketika nanti, teruskan bersama kami. Coding.bn merupakan inisiatif pihak berkuasa industri teknologi info komunikasi Negara Brunei Darussalam AITI untuk melatih 60 belia tempatan dalam pengaturcaraan dengan piawaian industri global. Ia juga sebahagian daripada usaha untuk mendedahkan potensi pelatih lain melengkapkan diri menjadi bersedia bekerja dengan sokongan Kumpulan Kerja Jawatan Kuasa Pandu Industri Tenaga Kerja bagi sektor ICT. Saya dengan sukacita merasmikan Coding.bn. Pelancarannya disempurnakan oleh Datuk Seri Paduka Awang Haji Mat Satejo bin Sokiau, Timbalan Menteri Tenaga yang juga pengurusi AITI. Coding.bn menggalakkan pengalaman pembelajaran holistik dengan menekankan latihan teknikal menggunakan cabaran dunia sebenar dan pembelajaran profesional. Program yang akan bermula Isnin ini diadakan selama 6 bulan melalui kursus pembelajaran sepenuh masa, bimbingan dan latihan pekerjaan bersama syarikat-syarikat yang menganjurkan. Coding.bn bertujuan merapatkan jurang antara kemahiran tidak sepadan yang diperoleh berdasarkan kelayakan para pelajar semasa pengajian sarjana dan pasca siswazah dengan keperluan industri terkini. Sasaran utama ialah menangani isu pengangguran dengan mengasah kemahiran pengaturcaraan belia serta keupayaan lain dalam pelbagai bidang ICT. Dalam Coding.bn ini, para peserta akan memperolehi latihan mereka mengenai modul dan perbentukan dan akan disambungkan ke syarikat tempatan dan antarabangsa untuk kedua-dua perantisan dan mentor secara bersemuka. Juga hadir ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon Ketua dihasrat untuk memberi peluang bagi akar umbi untuk memilih pemimpin kampung. Justru penduduk kampung disarankan untuk mengambil peluang sepenuhnya agar pemimpin yang dipilih merupakan pilihan ramai. Awang Ajmin bin Haji Maludin, pemangku pegawai daerah Tutong berkata demikian semasa Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon Ketua Kampung Kupang pagi tadi. Ianya adalah disarankan bagi penduduk-penduduk kampung mengundi bukan saja bagi undian setuju sahaja, malahan undian yang bagi tidak setuju perlu juga diambil kira. Oleh itu adalah menjadi tanggungjawab sebagai seorang penduduk kampung untuk datang mengundi setuju ataupun sebaliknya. Pendapat orang awam yang mana tidak mengundi sekiranya tidak setuju dengan calon yang diundikan merupakan pendapat yang perlu diperbetulkan. Ketidakhadiran untuk mengundi bermakna ianya tidak dicatat dan tidak mencerminkan suara keseluruhan penduduk-penduduk kampung yang sebenar, sekiranya tidak ramai yang hadir untuk mengundi. Taklimat tata cara pemilihan dan pengundian calon disampaikan oleh Awang Muhammad Adi Asnawi bin Awang Adenan, Pegawai Tugas-Tugas Khas, Ketua Bahagian Institusi Mukim dan Kampung, Jabatan Daerah Tutong. Calon tunggal Awang Haji Nur Sumanti bin Haji Puasa berusia 47 tahun. Daripada 143 orang layak mengundi, 119 orang bersetuju. Keputusan pengundian akan dihadapkan kepada Lembaga Perjawatan Disiplin Tata Tertib Penghulu Mukim dan Ketua Kampung Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri bagi proses selanjutnya. Juga hadir yang berhormat Awang Haji Abdul Wahab bin Apong, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Lima 5 kes aktif masih menerima rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan.
Dalam Sarang Akhbar Kementerian Kesihatan mengenai situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam melaporkan tiada kes jangkitan baharu dicatatkan hari ini. Sementara itu, jumlah kes jangkitan di negara ini kekal sebanyak 192, manakala jumlah keseluruhan kes sembuh adalah 184. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei lalu, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 51 kes. 665 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, 14,586 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Sementara itu, 179 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 109,758 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Sementara itu, Kementerian Kesihatan melalui siaran akhbarnya memaklumkan kepada orang ramai yang akan mendapatkan ujian pre-departure COVID-19 RT-PCR atau ujian swab di Kompleks Sukan, Hospital Raja Isteri Pengeran Anak Saleha dan Pusat Kesihatan Berakas. Mereka dikehendaki untuk membawa pasport atau salinan pasport, jadual perjalanan penerbangan, resit pembayaran ujian dan pendaftaran swab. Pembayaran boleh dibuat di kaunter A dan kaunter 15 di lobi Hospital Raja Isteri Pengeran Anak Saleha. Ujian swab hendaklah dilakukan 72 jam sebelum waktu dan tarikh penerbangan. Ujian yang kurang dari tempoh berkenaan akan tertakluk kepada tempoh masa ujian yang lazimnya dan tertakluk kepada bilangan ujian swab yang dilaksanakan. Memastikan mengetahui nasihat perjalanan terkini bagi negara yang akan dituju dan boleh mendapatkan nasihat dari syarikat penerbangan atau kedutaan masing-masing. Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa IATA telah menerbitkan senarai komprehensif untuk sekatan perjalanan yang dikenakan ke atas semua negara yang boleh diperoleh melalui laman sesawang IATA www.iatatravelcenter.com. Kementerian Kesihatan menasihatkan agar orang ramai yang ingin mendapatkan ujian swab untuk melakukannya seawal mungkin kerana ia akan memerlukan masa untuk mendapatkan hasil ujian swab. Kementerian Kesihatan tidak dapat menjanjikan hasil ujian akan diberikan dengan segera jika diambil pada saat-saat terakhir. Hasil ujian swab akan dimaklumkan melalui SMS. Setiap individu yang akan mendapatkan ujian swab bertanggungjawab untuk memastikan mereka mendapatkan ujian tersebut dalam waktu yang bersesuaian untuk keperluan destinasi negara yang dituju. Kementerian Kesihatan tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kos tambahan sekiranya terdapat penolakan dari syarikat penerbangan, kedutaan atau pihak berkuasa. Orang ramai dinasihatkan untuk tidak mengunjungi makmal virologi secara persendirian untuk mendapatkan keputusan ujian swab. Sesiapa yang didapati mengunjungi makmal virologi untuk mengancam atau mengganggu pegawai-pegawai kesihatan melaksanakan tugasan adalah menjadi satu kesalahan di bawah Seksyen 333 Perintah Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22. Sembahyang fardu 5 waktu diwajibkan ke atas setiap orang Islam, lelaki dan perempuan yang mukallaf, iaitu yang baligh, berakal dan suci. Tuntutan mendirikan sembahyang itu adalah wajib selagi akal fikiran orang itu sedar dan waras sekalipun dalam keadaan sakit atau orang yang kurang upaya. Maka tidak ada alasan untuk mereka untuk meninggalkan sembahyang fardu 5 waktu itu. Akan tetapi cara mendirikan sembahyang itu sahaja yang berbeza mengikut keupayaan pesakit itu sendiri sama ada secara berdiri, duduk ataupun berbaring. Perkara ini antara intipati khutbah Jumaat hari ini yang bertajuk Sembahyang Fardu 5 Waktu. Dalam khutbah juga mengingatkan bahawa meninggalkan sembahyang fardu 5 waktu dengan sengaja hukumnya adalah berdosa besar
dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan mereka neraka sagar di akhirat kelak. Ringan atau beratnya ibadah sembahyang itu bergantung pada keimanan seseorang. Oleh itu, semakin beriman seseorang itu berarti semakin mudahlah ia menunaikan dan mendirikan sembahyang. Akan tetapi jika kurangnya iman seseorang itu terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan berasa berat dan malaslah ia untuk menunaikan ibadah sembahyang. Di zaman yang serba moden ini, menjadikan kita semakin sibuk dengan hal ehwal duniawi. Akan tetapi, janganlah kita jadikan kesibukan itu sebagai satu alasan untuk kita mencuaikan dan melalaikan ibadah sembahyang. Sesungguhnya, ibadah sembahyang merupakan tanda ketaatan dan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melimpahkan pelbagai rahmat dan nikmat-Nya. Ketahuilah bahawa ibadah sembahyang adalah ibadah yang utama dan yang mula-mula sekali akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat kelak. Oleh itu, jika seseorang itu sempurna sembahyangnya, nescaya berbahagialah dan beruntunglah dia. Sebaliknya, jika tidak sempurna sembahyangnya, maka akan rugi dan menyesallah dia kelak. Sebagai sebahagian daripada program tanggungjawab sosial korporatnya, syarikat Imagine dengan kerjasama ahli-ahli Majlis Kesejahteraan Masyarakat MKM mengagihkan bantuan berupa barangan keperluan sekolah kepada keluarga yang kurang bernasib baik. Pada tahun ini, penerimanya terdiri daripada 18 orang kanak-kanak dari 8 buah keluarga melalui kempen Back to School. Aktiviti tersebut dibiayai oleh syarikat Imagine dan para penderma melalui inisiatifnya $A Cheer ADAC. Aktiviti ini juga merupakan sebahagian daripada usaha syarikat Imagine untuk membuka peluang kepada pelanggan dan orang ramai secara amnya untuk mengambil bahagian dalam mengumpul dana bagi mereka yang memerlukan di bawah program ADAC. Para pelanggan Imagine boleh menyumbangkan derma dengan menaip ADAC jarak 1, 5, 10, 15, 20, 50 atau 100 dan hantar ke 39998. Manakala bagi bukan pelanggan Imagine boleh menderma melalui portal ADAC dengan melayari www.imagine.com.bn. Teh herba mempunyai banyak manfaat kepada kesihatan kerana ia boleh meningkatkan sistem kekebalan, detoksifikasi badan dan banyak lagi. Menyedari akan khasiat meminum teh dari pelbagai tanaman herba, seorang pengusaha tanaman herba memanfaatkan tanaman-tanaman herbanya dengan menghasilkan teh herba dan pelbagai produk yang lain. Teh mugwort antara yang dimuatkan dalam berita ekonomi Ahad ini. Teh mugwort ini juga mempunyai manfaat dalam merawat pelbagai penyakit, antaranya pelbagai masalah tekanan, masalah tidur dan obesiti. Tanaman herba ini juga mudah untuk diperoleh dan murah, malah berkesan kepada kesihatan. Ikuti paparannya dalam berita ekonomi Ahad ini, 14 Mac 2021, pukul 7 malam melalui saluran RTV Perdana dan siaran ulangannya pada hari Isnin 15 Mac pukul 2.30 petang. Pasukan polis di Raja Brunei meminta kerjasama dan bantuan orang ramai untuk mengesan 7 individu bagi membantu pihak Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Sebarang maklumat mengenai Muhammad Danish Lia Zun Rain Al-Mu'minin bin Abdullah, 16 tahun, Muhammad Darwish Lia Eli Zunur Duraini Al-Mu'minin bin Muhammad Zahiruddin, 13 tahun, Muhammad Dariwin Lia Eli Zunur Durain Al-Mu'minin bin Muhammad Zahiruddin, 12 tahun, Nurul Ifa Shahinas binti Abdullah, 8 tahun. Muhammad Shah Reza Zuzun Nur Duraini bin Muhammad Zurimi, 3 tahun, Muhammad Shahinas Durar Nurulain bin Muhammad Zurimi, 2 tahun dan Muhammad Deni Lia Eli Zunur Karunain bin Abdul Halim, 14 tahun, hubungi talian JAPIM 141 atau talian kecemasan polis 993.
Pasukan polis di Raja Brunei juga meminta bantuan orang ramai untuk mengesan seorang pekerja warga negara Indonesia dipercayai lari daripada majikan. Wati berumur 40 tahun memegang nombor pasport B9429176. Sebarang maklumat mengenainya, hubungi Balai Polis Kampung Air melalui talian telefon 22021114 atau talian kecemasan 993 dan Balai Polis berdekatan.